وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Ini ayat amaran jika tidak ingin taat kepada arahan Nabi, ataupun amaran berbentuk urutan jika sekiranya meninggalkan pada taat, tidak ingin taat apa yang disarankan oleh Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi. Semasa nak kahwinnya di antara Zainab dengan Zaid, Nabi bagi cadangan. Nabi kata Zaid ini, dia walaupun dia orang panggil anak akak ataupun hamba, sebenarnya dia tidak hamba pun, dia daripada golongan bangsawan. Tapi dalam masa-masa dia kecil dulu, orang colek dia, lalu perokok yang colek dia jual dia sebagai hamba. Dan dia ada mak ayah dia ada keluarga dia daripada jenis golongan bangsawan. Oleh kerana itulah, apabila saya dapat dia, saya merdekakan dia, sebab dia bukan hamba pun. Dan Zaid juga orang yang baik. Jadi apa salahnya jika kamu kahwin dengan? Sebab Nabi ini mewakili Zaid untuk meminat Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini Quraisyiyah, bangsa Quraisy, orang Nabi pula. Tapi dia sudah janda. Jadi apabila Zainab dengar Nabi cadar supaya kahwin dengan Zaid, dia kurang minat kerana orang panggil hamba. Sedangkan dia ni perempuan bangsawan, keturunan pula dekat dengan Nabi. Maksudnya macam dia tidak minat untuk berkahwin dengan Zaid. Bila Nabi beri penjelasan seperti itu tanggapan orang dia hamba, anak angkat. Tapi sebenarnya dia orang bangsawan, orang yang daripada keturunan yang baik-baik. Jadi bila dia kurang berminat tu Allah tu wayang. Maka bila ada cadangan daripada Nabi, maka ini merupakan satu kebaikan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak patut bagi mukmin lelaki dan mukmin wanita idza qadallahu wa rasuluhu. Apabila Allah Taala buat ketetapan di segi hukum dan Rasul buat ketetapan di segi cadangan. Amran, satu perkara tak baik dari segi agama atau baik dari segi dunia. Tak patut bagi mukmin lelaki wanita ni ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ada lagi bagi mereka itu pilihan lain. Tidak seperti mana cadangan daripada Nabi. Seperti mana cadangan daripada Nabi. Tak patut ada lagi bagi mereka itu pilihan lain. Tapi ingat, apabila telah jadi hukum, maka derhaka itu derhaka pada hukum Allah. Wa man ya'sillaha wa rasulahu, dan sesiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Lalu apabila ayat ini turun, maka Zainab bersedia untuk kahwin. Dia kahwin, duduk sekali, tapi tidak berlaku persetubuhan. Kerana minat dalam dia tidak nak. Oleh kerana dah boleh kahwinlah. Jadi Zaid tengok keadaan dia ni, duduk menunggu sama contohnya, macam dia tidak bersedia untuk jadi isteri bagi Zaid. Sehingga Zaid mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, nyanyi ke dia. Nak kata paksa, tak paksa juga. Tapi saya tengok macam dia ni tidak suka pada saya. Macam mana jika saya lepaskan dia, tinggalkan dia? Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Duduklah dengan dia, jagalah dia dengan baik. Sehingga dia mari beritahu pada Nabi, dia nak lepaskan itu. Sebab nyanyi oleh saya, nyanyi oleh dia. Saya duduk dengan dia pun tidak ada boleh buat persetubuhan pun. Dia pun duduk dengan saya ni macam tidak bersedia untuk jadi isteri pun. Lalu apabila dia nekat mengatakan saya nak lepaskan dia, lalu dia pun ceraikanlah Zaid, ceraikanlah Zainab. Allah Ta'ala beritahu pada awal-awal lagi pada Nabi, Zaid ini akan kahwin dengan Zainab, dan Zaid akan cerai Zainab, dan Zainab akan kahwin dengan kamu. Allah Ta'ala beritahu daripada wahyu. Dan Nabi sangat takut kau ni. Sebab apa? Sebab berlaku perkara yang mana orang kafir utuh semua sekali orang Arab lain tak boleh terima keadaan boleh kahwin dengan bekas isteri anak akak. Memang tak boleh kahwin pun. Tapi apabila Allah bagi wahyu pada Nabi, satu perkara daripada Nabi. Di sini ayat
wa ittaqulu lillati an'ama Allahu alaihi. Ketika kamu kata kepada Zaid, ya Allah Ta'ala bagi nikmat ke atasnya dengan beri padanya Islam. Ini Zaid, allazina an'ama ni Zaid. Ketika kamu Muhammad kata kepada si Zaid itu, Zaid yang mana Allah bagi nikmat padanya dengan jadikan dia orang Islam, dan juga jadikan dia anak akak Nabi, dan jadikan dia orang yang telah dimerdekakan sebelum ni jadi hamba. Hamba pun cara bahasa. Dan wa an'amta alaihi, orang yang mana kamu telah bagi nikmat juga kata dia, wahai Muhammad, kamu ajar dia agama, dan kamu merdekakan dia, dan kamu kahwinkan dia dengan Zainab. Ini jasa Nabi atau Allah Ta'ala. Iaitu ketika kamu kata amsik alika zaujaka, kamu amsik alika zaujaka, peliharalah isteri kamu, jangan ceraikan. Tahanlah diri kamu, perasaan kamu daripada menceraikan isteri kamu, iaitu Zainab. Wattaqillah, dan takutlah olehmu akan Allah daripada cuai mengenai hak-hak sebagai suami. Tapi wa tukhfi fi nafsika, kamu sembunyi dalam hati kamu, mallahu mubdihi, sesuatu yang Allah pasti akan zahirkannya kelak, iaitu Allah telah bagi wahyu, wahai Muhammad akan mengahwini bekas isteri anak angkat kamu. Kamu masih menyembunyikan dalam hati kamu, mallahu mubdihi, apa yang Allah Ta'ala ingin zahirkannya, iaitu Allah inginkan zahirkannya apa dia? Membatalkan resam jahiliah dengan perantaraan kahwinnya Zaid dengan Zainab. Suatu perkara yang biasalah, tapi apabila Zaid ceraikan Zainab, maka Zainab telah menjadi bekas isteri Zaid. Manakala Zaid itu merupakan anak kat Nabi. Jadi Allah Ta'ala bagi wahyu, setelah Zaid ceraikan Zainab, kamu Allah Ta'ala akan kahwinkan sendiri. Allah sendiri kahwinkan Nabi tanpa mahar, tanpa saksi. Allah kahwinkan Nabi dengan Zainab tanpa saksi dan tanpa tunggu iddah. Sebab berlakunya perkahwinan di antara Zaid dengan Zainab ni tidak ada persetubuhan. Jadi tanpa iddah Allah Ta'ala kahwinkan. Tapi Nabi sembunyikan perkara ni. Ini apa ya Allah Ta'ala nak beritahu. Lepas tu watafshan nasa, naluri kamu takut pada orang. Ini naluri kamu takutlah pada orang, kerana resab ini tidak seperti masyarakat. Mana kita dalam masyarakat kita, apabila kita tengok satu perkara ni, dalil yang kita ngaji ni memang sunnah lagu ni, bid'ahnya begitu dalam masyarakat. Jadi kita nak beritahu sunnah dalam kitab bertentangan dengan bid'ah dalam masyarakat, takut, dipanggil takut naluri. Jadi bid'ah dalam masa dulu ialah tak boleh kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Ini bid'ah. Nabi diberitahu akan dikahwinkan dia dengan Zainab, membatalkan bid'ah itu. Tentu sekali masyarakat Arab semua sekali akan pecah. Segala-gala keadaan orang Arab ni akan tertanda, akan celah dan cerca Nabi segenap arah. Jadi Nabi bimbang kau, wallahu ahaqqu an takhsha, sedangkan Allah lah berhak ditakut. Allah Ta'ala ni menyempurnakan syariat dia, dia tidak menyempurnakan syariat dia, patut kita takut. Jadi apabila Allah Ta'ala kata aku nak kahwinkan kamu dengan Zainab, memecahkan tradisi dan bid'ah Arab ni, maka hak Allah Ta'ala itulah kamu kena takut, jangan diabaikan. Falamma qadha Zaidun minha watara, maka apabila Zaid sudah qadha Zaidun, apabila Zaid sudah habis kehendak dia, telah tamatkan keperluan dia, telah selesai keperluan dia dengan Zainab, lalu menceraikan. Bila Zaid telah habis keperluan dia tu, tiada lagi, telah sempurnakan keperluan dia dengan Zainab, lalu menceraikan, zawwajnakaha, kami terus kahwinkan Zainab dengan kamu, wahai Muhammad, kami telah kahwinkan Zainab dengan kamu, likaila yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya umat Islam bila-bila tidak menjadi masalah fi azwaji ad'iyahim, pada isteri-isteri bekas anak angkat, pada bekas-bekas isteri anak angkat. Idza qadaw minhunna, apabila anak angkat telah ceraikan mereka untuk kahwin, supaya tidak menjadi kesalahan, tidak menjadi keberatan, tidak menjadi halangan kepada umumi hingga kiamat pada mengahwini bekas isteri anak angkat apabila anak angkat telah menceraikan isteri mereka. Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah perintah Allah dan takdir Allah itu pasti akan berlaku. Ini cerita mudah yang kita boleh faham.
Tapi riwayat yang ada dalam cerita ni, riwayat ini bukan sebarangan juga. Pergi duduk dalam kitab-kitab sahih, kitab Nurul Yaqin lah, kitab macam-macam. Iaitu kata dia, mana dalam kitab Nurul Yaqin tu ada riwayat dan diperbetulkan. Bukan kata riwayat Nurul Yaqin ni mengekalkan yang salah, bahkan memperbetulkan yang salah. Dia tak ada di antara riwayatnya yang tidak tepat, dia salah pun. Jadi Nabi pernah pergi ziarah rumah Zaid, rumah menantu anak kak dia ni. Kedua, tabir rumah Zaid ni selok. Lalu nampaklah Zainab dengan keadaan tidak pakai tekung. Lalu Nabi kata subhanallah. Lalu Zainab beritahu pada Zaid. Dia kata Nabi mari di rumah. Lepas tu tengok keadaan aku begini, dia kata subhanallah. Jadi Zaid dia ingat Nabi nak kepada Zainab. Lalu dia beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ceraikanlah saja Zainab ini, Nabi kahwin dengan dia lebih layak, lebih patut lagi. Ini cerita. Jadi perkataan yang menyebut cerita lagu ni memang tak ada pun. Sengaja diadakan oleh golongan yang tidak bertanggungjawab. Ini dia panggil jenis-jenis riwayat-riwayat yang tidak betul, yang dia kira palsu, kerana memberi bahaya kepada akidah umat Islam. Mana Nabi ni kalau tengok perempuan memang dia akan jadi gila lagi. Sedangkan Zainab ni sepupu dia tengok masa kecil lagi. Masa fardah tidak ada lagi, masa hijab tidak ada lagi, dia dah tengok. Tidak biar dia terpikat, dia bukan jiwa Nabi seperti itu. Jadi cerita-cerita palsu yang diadakan, diserap masuk dalam kitab-kitab Islam ni membahayakan akidah. Jadi salah satunya cerita seperti itulah. Dalam kitab Nurul Yaqin dia ada sebut dah. Cerita ini cerita yang tidak betul, yang bersalahan dengan ayat Quran. Sedangkan ayat Quran tu tidak bermakna tu. Jadi waktu fi nafsika ni maknanya kamu menyembunyikan dalam hati kamu nak pada Zainab, sedangkan Allah akan zahirkan juga kehendak kamu pada dia. Ini terjemahan yang salah. Bukan Allah Nabi menyembunyikan dalam hati dia maksudnya dia kena pada Zainab. Sini Nabi menyembunyikan dalam hati dia maksudnya Allah beritahu kepada dia dalam wahyu dia akan kahwin dengan Zainab untuk memecahkan tradisi Arab. Itu harus benar. Dia masuk cerita lagu ni lagi tajuk lagi. Jadi hak Nabi bimbangnya takut tradisi Arab tu, hak manusia tidak boleh terima lagi tu dipecahkan, lalu apa akan berlaku seterusnya. Jadi Nabi sembunyikan wahyu yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada dia, kamu akan cerai dan aku akan kahwin. Kamu akan cerai dan aku akan kahwin dengan dia, dan Allah akan kahwinkan aku. Bukan dia cari waris apa nak kahwin, Allah kahwinkan sebab Allah nak jadi gini. Cuma Nabi sembunyikan apa yang Allah Ta'ala bagi wahyu itu kepada Zaid. Maka ala nabi min harajin fima faradallahu. Tidak patut bagi mana-mana Nabi rasa berat hati untuk menyampaikan, untuk menyempurnakan apa yang Allah fardukan kepada dia. Apabila kita mengaji ni, ngaji wahyu ni, tak boleh ada keberatan dalam hati kita, tak patut. Jadi tidak patut bagi satu orang Nabi rasa berat untuk menyampaikan atau untuk menghayati apa yang Allah fardukan kat dia. Sunnatullahi fil ladzina qalu min qablu. Ini cara Allah kepada nabi-nabi sebelum ini pun. Qalu ni nabi-nabi. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah wahyu Allah, takdir Allah Taala itu satu perkara yang memang tetap ditentukan. Takdir Allah Ta'ala itu satu perkara yang memang ditentukan. Jadi apabila Allah nak jadi gini, maka semua orang kena buat. Alladzina khalau sini ialah muballigh, iaitu golongan Nabi. Alladzina yuballighuna risalatillah. Orang-orang terdahulu ialah orang-orang yang memtablighkan risalah Allah, wahyu Allah. Wa yakhshawnahu, halkan mereka takut hanya pada Allah. Wala yakhshawna ahadan illa Allah, dan mereka tidak takut sesiapa pun melainkan Allah juga. Wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah Ta'ala untuk ditakuti. Khitab bagi mukmin pula. Kamu tu kata Zaid bin Muhammad, itu tak betul. Sebab Zaid itu bukan anak Muhammad. Zaid anak Harisah, tapi pernah jadi anak angkat Nabi, dan Nabi telah merdekakannya. Oleh kerana itu Allah Ta'ala menafikan, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum.
tidaklah Muhammad itu ayah pada sesiapa di kalangan lelaki dewasa kamu. Sini menafikan rijal, menafikan Nabi tidak ada anak sampai lelaki, anak lelaki sampai dewasa. Anak laki-laki Nabi masih kecil lah. Jadi tidak menafikan Nabi ini ayah bagi anak laki-laki, tapi menafikan ayah bagi lelaki dewasa. Jadi Zaid itu laki-laki dewasa, dia bukan anak Nabi. Memang Ibrahim, kalau ikut riwayat, ada anak-anak kecil Nabi itu memang anak Nabi, anak lelaki tapi dia tidak dewasa. Sini Allah menafikan anak laki-laki dan Nabi yang sampai tahap dewasa. Jadi tidaklah Muhammad itu ayah pada sesiapa di kalangan laki-laki kamu yang dewasa, termasuk Zaid. Zaid bukan anak Nabi, karena dia laki-laki dewasa, dia tidak anak Nabi lah. Tapi tidak menafikan Nabi tak ada anak laki-laki. Tidak menafikan Nabi ini tidak memiliki anak laki-laki. Bahkan Nabi ada pun anak laki-laki, tapi tidak sempat waktu dewasa, mati kecil. Walakin Rasulullah, tetapi Muhammad itu Rasul Allah. Ayah bagi segala umat. Rasul Allah ni ayah bagi segala umat. Wa khataman nabiyyin, dan penyudah bagi segala nabi. Bukan ayah bagi segala umat saja, maka penyudah bagi segala nabi. Wa kana Allah bi kulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Khitab kepada orang mukmin. Orang mukmin ni kerjaan dia kena taat dan patuh pada Allah Taala. Jangan duduk fikir pada perkara-perkara luar. Jangan terkesan dengan suasana semasa gitu. Mana apabila Nabi kahwin dengan Zainab, geng-geng habislah kau saya Mekah ni. Mekah, Madinah semua pakai geng-geng. Tak. Cikgu mana pun kalau bunyi, inilah saja perbalan mereka. Jadi kata macam lah, kata Nabi itu ke mana dia boleh nikah dengan menantu dia. Jadi sibuklah perkara-perkara yang berlaku apabila berlakunya perkahwinan di antara Nabi dengan Zainab. Orang kafir ni kalau kira gegak dia kerjaan dia tutup Nabi. Allah ajar mukmin jangan terkesan dengan suasana. Apabila sesuatu syariat diperbetulkan, apabila sesuatu bid'ah diperbetulkan, kita kena sibuk diri kita dengan Allah dan Rasul-Nya. Jangan terkesan dengan suasana luar yang dibawa oleh syaitan. Jadi ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang telah beriman, seperti mana orang kafir sibuk menentang Allah dan Rasul, kamu kena sibukkan berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Sibukkan diri kamu dengan mematuhi perintah Allah, zikran katsiran, sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan memuji Allah Taala bertasbih pagi petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu, dialah Allah Taala yusalli 'alaikum, ia memberi rahmat kepada kamu. Rahmat sini rahmat keduniaan, boleh jadi satu golongan yang aman, satu golongan yang aman. Satu masa dahulu kamu bersekata satu sama lain. Wa malaikatuhu, dan malaikat juga mendoakan rahmat kepada kamu. Tujuannya liyukhrijakum minadh-dhulumati ila an-nur. Tujuannya Allah Taala bagi rahmat, malaikat doa rahmat supaya dapat mengeluarkan kamu daripada kegelapan syirik dan juga jahil. Syirik dan jahil ini kegelapan dalam wahyu, kepada nur cahaya iman dan ilmu. Ilmu pada cahaya juga, iman pada cahaya dalam wahyu. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Taala Maha mengasihani kepada golongan yang beriman. Akhirat nanti tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam, ucapan selamat sejahtera, ucapan perkenalan, perjumpaan di antara mereka dari syurga nanti pada hari yang mereka akan bertemu, iaitu salam. Wa a'adda lahum ajran karimah, dan Allah Taala sediakan untuk mereka pahala yang mulia. Ini khitab pada Nabi. Nabi ini adalah satu orang yang dipilih untuk menyampaikan wahyu sejelas-jelasnya. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka, wahai Nabi, kami pilih kamu sebagai Rasul. Sebagai apa? Syahidan, yang menyampaikan kebenaran. Syahidan sini bermakna yang menyampaikan kebenaran. Hak benar daripada Allah Ta'ala ni kena siapa? Itu asal Nabi. Wa mubasyiran, dan beri berita gembira kepada orang yang menerima kebenaran yang kamu telah sampaikan. Wa nadhiran, memberi peringatan kepada orang yang masih belum terima ajaran kebenaran yang kamu telah sampaikan. Dan juga wada'iyan, apabila kamu sampaikan wahyu Allah, ajak terus dia.
ajak dia, terus dia beriman pada Allah dan taat pada Allah. Wa da'iyan ilallahi bi'idznih. Jadi aku telah pilih kamu sebagai utusan untuk mentabligkan wahyu dan juga mengajak manusia beriman pada Allah dan mengikuti wahyu. Bi'idznih, dengan taufiknya. Wa sirajan munira, dan sebagai kamu sebagai sirajan munira. Nah, cahaya yang memberi yang menerangi. Mana cara hidup Nabi, tutur kata Nabi merupakan cahaya yang menerangi para umat dia. Cahaya yang menerangi pada umatnya untuk berada di atas jalan yang lurus. Maka apabila mana-mana orang beriman boleh ikut ajakan Nabi yang disampaikan oleh Nabi, maka wabasyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada para mukmin yang boleh menerima seruan kamu, bi anna lahum minallahi fadlan kabira, bahawa mereka akan dapat daripada Allah Ta'ala nanti kurnia sangat besar. Dan orang tidak menerima, wala tuti'il kafirin wal munafiqin, kamu jangan ikut golongan kafirin, mana golongan yang engkar lagi munafik. Golongan engkar yang di luar daripada Madinah dan golongan engkar yang jadi munafik dalam Madinah. Wada' adahu, jangan hilau dan jangan hirau dan jangan peduli gangguan mereka, gangguan lidah daripada mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan berserah saja kepada Allah apa yang akan berlaku sesungguhnya apabila kita telah menyempurnakan tuntutan agama dia. Wa kafa billahi wakila, dan Allah sudah cukup untuk melindungi. Nabi kahwin tanpa iddah sebab tidak ada perselubhan berlaku di antara Zainab dengan Zaid. Orang mukmin lain pun gitu juga. Mana-mana perkahwinan yang tidak ada persetubuhan, tidak ada iddah, tak boleh kahwin terus lepas pada perceraian. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang telah beriman, apabila kamu telah mengawini wanita mukmin, summa talaqtumuhunna, kemudian kamu menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum mereka disentuhi oleh kamu, manaftubuhan, fama lakum alaihinna min iddatin, maka tidak ada kesalahan ke atas mereka untuk tidak ada iddah, tidak tunggu iddah bagi tujuan kahwin lain. Jadi fama lakum alaihinna min iddatin taqtadunaha, tidak ada lagi untuk kahwin dengan kamu sebarang iddah yang dipertanggungjawab kepada mereka tunggu bagi meluluskan perkahwinan semula. Tidak perlu ada iddah. Cuma perceraian yang tidak ada persetubuhan ini kena bagi hadiah. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, maka hendaklah kamu bagi hadiah kepada isteri yang diceraikan dan ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian Allah nak beritahu kepada Nabi golongan-golongan yang Allah halalkan kepada Nabi untuk kahwin. 4 golongan. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna ahlalna laka, sesungguhnya kami telah halalkan kepada kamu kahwin, azwajaka, jenis-jenis pasangan hidup kamu ya ataita ujurahunna, ya kamu beri kepada mereka mahar. Sini semua perempuan yang mana apabila kamu bagi mahar, kamu boleh kahwin belakang. Dan wa ma malakat yaminuka, dia keduanya jenis perempuan yang merupakan hamba sahaya, mimma afa Allahu alaik, daripada hamba sahaya yang Allah Ta'ala kembalikan kepada kamu, daripada harta yang jadi milik kamu, daripada harta faid. Yang ketiga, wa banat, keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang boleh berhijrah bersama Nabi ke mana tempat Nabi nak pergi. Wa banati ammika, dan anak-anak perempuan daripada pak saudara kamu, jenis sepupu dia. Wa banati ammatika, dan juga anak-anak mana sepupu-sepupu daripada pak saudara kamu, sepupu-sepupu daripada mak saudara daripada ayah kamu. Wa banati khalika, dan sepupu-sepupu daripada pak saudara lihat mak kamu. Wa banati khalatika, dan sepupu-sepupu daripada mak saudara daripada mak kamu. Allati hajarna mak, yang sanggup berhijrah bersama kamu ke mana saja bagi tujuan agama. Begitu yang tiga, wa imra'atan mu'minah, mana-mana perempuan yang mukmin, in wahabat nafsaha, ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi, ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi tanpa mahar. In arada an-nabiyyu an yastakiha, jika sekiranya Nabi ingin mengawininya tanpa mahar. Khalisatan laka, ini khusus istimewa untuk kamu, min dunil mu'min, tidak mukmin lain, maksudnya tidak umat-umatnya yang lain. Jadi umat yang lain semua kena mahar. Qad alimna ma faradna alaihim, sesungguhnya kami mengetahui apa yang kami fardukan ke atas mereka, jadi ke atas para mukmin, fi azwajihim, pada isteri-isteri mereka, mahar.
wa ma malakat aymanuhum, pada perempuan-perempuan hamba kami fardukan mahar pada mereka, likai la yakuna alaika harajun, supaya kamu tidak menjadi bebanan dan masalah untuk berkahwin dengan mana-mana perempuan tanpa mahar. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Ini kebebasan kepada Nabi berkahwin kerana tabligh agama. Di sini ialah nak beritahu Allah Taala bagi kebenaran kepada Nabi kahwin ni untuk supaya agama tu tersebar. Sebab di kalangan isteri-isteri Nabi ni semuanya ada perkara-perkara yang akan digunakan pakai sebagai kaedah agama Islam. Berlaku pada Aisyah ke, berlaku pada Hafsah ke, berlaku pada siapa-siapa, yang akan digunakan pakai sebagai undang-undang Islam, untuk digunakan pakai pada seluruh wanita sampai kiamat. Mana kalau Nabi ada seorang isteri, banyak perkara-perkara di kalangan wanita Islam atas dunia ni nak pakai tak boleh, sebab terhad. Jadi bilangan isteri yang ada pada Nabi sebenarnya bersesuaian untuk jadi contoh bagi wanita-wanita Islam lain sampai kiamat. Ada orang seperti wanita ni, ada seperti wanita ni. Jadi apa yang Allah Ta'ala pilih untuk Nabi itu, selama 9 orang sontak pada masa itu, bersesuaian untuk digunakan pakai bagi tujuan mentadbirkan agama Allah Ta'ala. Tapi keistimewaan Nabi ini pun terhad juga. Mana-mana tahwi jadi isteri sekadar tu saja. Nak tambah tak boleh, nak tukar pun tak boleh. Tidak macam umat dia walaupun dia boleh dibenar kahwin 4, tapi boleh tukar beratus-ratus orang, boleh. Nabi walaupun ramai banyak ni boleh, tidak boleh lebih ratus dah. Keistimewaan ini yang Allah bagi pada Nabi atas rasa untuk sebar agama, untuk mentadbirkan agama, sebagai jadi contoh bagi wanita-wanita lain. Tapi tidak diberi lebih. Tak ada kata bila Nabi nak kahwin dengan siapa boleh juga ni ambil orang lain, tidak boleh. Jumhur ulama berpendapat apa yang diberi oleh Allah kepada Nabi sekadar itu saja. Nak tukar pun tak boleh. Nak tukar pun tidak boleh, nak tambah pun tidak boleh, sekadar ini saja. Berlainan dengan umat dia yang mana diberi kebenaran 4 dalam masa sama, tapi untuk tukar tu sampai kiamat boleh. Sehingga ada riwayat mengatakan satu orang sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkahwin dengan 500 orang gadis dalam masa yang berlainan. Berkahwin dengan 500 orang gadis. Guru masa kita mengaji dalam Bukhari, murid kita kata, ini pun saya pun fikir ada Allah Ta'ala zahir kepada satu orang sahabat seperti ini. Duk cek-cek riwayat tu, tidak kata riwayat yang palsu. Murid kita masa tu Dr. Habibullah Mukhtar kata, saya jamati riwayat ni tidak palsu. Maknanya satu orang sahabat Nabi telah mengawini dengan 500 orang gadis pada masa yang berlainan. Dan dia sebagai satu orang gubernur. Memang kalau kira pada akal logik pun benar samalah, dia orang hartawan dan berkedudukan tinggi. Begitu juga Husain radhiyallahu ta'ala anhu, itu cucu Nabi. Di antara orang banyak juga kahwin. Hasan, bukan Husain, Hasan radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Nabi, anak Presiden Nabi juga, orang yang sangat banyak kahwin. Cuma dia kahwin dicerai, kahwin cerai. Begitu sekali ramai isteri-isteri yang dia kahwin dan diceraikan. Dan semua isteri yang dia cerai tu asyik cerai dengan dia. Tapi oleh kerana dia nak kahwin dengan orang lain, dia paksa cerai ni. Dia nak kahwin dengan orang lain, dia cerai ni. Dan setiap orang zaman itu, apabila jumpa Husain dan Hasan, nak ambil dia sebagai menantu. Lepas tu dia pun sanggup. Jadi untuk cukup kuasa, dia paksa cerai ni. Setiap isteri yang diceraikan, semua tidak suka diceraikan. Tapi oleh kerana dia nak kahwin, dia dikahwin. Ini yang berlaku pada setengah-setengah di kalangan sahabat Nabi. Dan riwayat mengatakan akhir-akhir dia pun mati dengan diracun oleh bini dia juga. Akhir sekali dia mati dengan diracun oleh bini dia. Jadi apa yang berlaku di kalangan sahabat ini, satu kebebasan Allah bagi. Satu kebebasan. Dan satu orang sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata anak dia saja tu 100 lebih, 120 orang. Hak saya kebumikan, hak telah mati dah tu 90 orang. Dia satu orang kaya raya di kalangan sahabat, mempunyai banyak harta dengan tanahnya lagi, dan banyak anak, 100 lebih anak dia. Hak dia kebumikan saja kerana mati lebih dulu pada dia tu 90 orang. Dan ini pun Allah Ta'ala zahir kepada sahabat-sahabat Nabi. Dan dengan begitu pun tidak ada di antara mereka ni yang terganggu untuk mentaati Allah. Dengan keadaan lagu ni pun dia tidak terganggu, mana tidak ada yang menghalang dia daripada mentaati Allah.
yang Allah Ta'ala adakan dalam dunia semasa ini. Jadi turdi man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Ini pun kebebasan pada Nabi, tidak terikat dengan peraturan dalam perkahwinan. Bagi gian ini tidak ada dalam Nabi. Sebab Nabi bebas, tidak macam orang-orang lain. Tidak kata hari ni kena rumah ni, hari rumah ni. Kalau ada keadaan seperti itu, maka Nabi akan jadi golongan tertekan. Sepatut Nabi dengan sebab agama kena pergi sini, tapi oleh kerana gelingan tadi ni, jemaah dengan sebab gelingan akan talah tergendala program keagamaan. Jadi Allah jadikan untuk Nabi bebas. Dia nak pergi rumah siapa boleh. Jadi turji man tasya'u minhu. Kamu boleh menangguhkan untuk menggauli siapa-siapa di kalangan mereka. Wa tu'wi ilaika man tasya', dan kamu boleh gauli siapa-siapa yang kamu kendaki. Wa man ibtaghaita mimman azalta, dan kamu boleh juga menggauli semula isteri yang kamu tinggalkan daripada gauli. Fala junaha alaika, tidak ada kesalahan bagi kamu. Jadi isteri-isteri yang ada ni ikut Nabi. Nabi nak pergi rumah dia ke, tak pergi rumah dia ke, bebas. Zalika adna an taqarra a'yunuhunna, inilah cara yang paling mudah dan menyenangkan hati mereka. Sebab apa? Sebab tidak ada gilingan, kerana Nabi akan pergi mengikut kehendak dia. Wala yahzanna wa yardaina, dia tidak menduga citakan mereka jadi kalangan isteri, dan mereka lebih rela bima ataitahunna kulluhum, dengan apa yang kamu sanggup beri pada mereka. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah lah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Wa kana Allahu aliman halima, Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha tabah. Kemudian Allah Ta'ala beritahu, la yahillu lakan nisa'u min ba'du, tidak halal lagi bagi kamu wahai Muhammad perempuan-perempuan lain selepas pada itu. Wala antabaddala bihinna, dan tidak boleh kamu tukar ganti dengan menceraikan isteri ini dengan wanita-wanita lain. Tidak boleh. Walau a'jabaka husnuhunna, sekalipun wanita-wanita yang lain ini memikatkan hati kamu di segi rupa parah mereka, dapat perangai mereka. Illa ma malakat yaminuka, melainkan hamba. Jadi isteri yang suka dan niat, hak cemot ni yang boleh. Nak cerah pun tak boleh, nak ganti orang lain pun tak boleh. Sebab untuk jadikan dia sebagai syariat, untuk sebagai memudahkan umat Islam ni belajar syariat. Jadi sudah cukup isteri Nabi sebanyak ni untuk tujuan itu. Jadi salah tanggapan manusia yang mengatakan Nabi kahwin atas dasar nafsu, dia tidak. Nabi walaupun dia ramah, tapi dia ada hak, tidak seperti umat-umat dia. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah Ta'ala Maha menguasai, menjaga dan melindungi akan segala sesuatu. Berlaku perkahwinan Nabi dengan Zainab, maka Nabi buat jamuan sangat besar. Dia jamuan kadang-kadang Nabi buat sederhana, kadang-kadang Nabi buat jamuan ni seperti kahwinnya Nabi dengan Juwairiyah. Kahwin dengan Juwairiyah Yahudiah tu, Nabi kata siapa-siapa ada barang, mari kita nak kenduri sikit. Bukan daripada Nabi pun, barang-barang sahabat-sahabat dia, siapa-siapa ada barang-barang makanan, hipo-hipo kita nak jamuan sikit. Kerana perkahwinan di antara dia dengan Juwairiyah Allah handah sangat. Tapi hak kenduri ni besar. Sebab kenduri ni memang Nabi nak buat supaya orang tahu dia kahwin sungguh, dan Allah kahwinkan dia. Jadi dia buat besar-besaran. Maka semua sahabat dia panggil. Jumlah yang tidak boleh diketahui lah mana-mana, tapi besar-besaran lah. Cuma apabila mereka mari rumah Nabi ni duduk sambil buat, Nabi tubik masuk, tak pergi-pergi kok, tak larut malam. Sehingga turun wahyu ayat ni. Orang bila mari rumah Nabi, jarang-jarang masuk ni, maka mari duduk buat panjang gitu gini. Lepas tajuk, lepas tajuk. Nabi dah malam dah, kan masuk, kan tubik. Nak ayat sepatah pun tak boleh. Nak kata boleh balik-balik maka tak mampu sebab Nabi kan. Nabi dengan tengok keadaan sahabat dia jarang-jarang boleh mari rumah dia ni, Allah tunggu Quran, baca ayat Quran ni, barulah bila bunyi ayat Quran ni pakai tubik lah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, la tadkhulu buyutan nabi, jangan kamu masuk rumah Nabi, illa an yu'dzana lakum, kecuali diizinkan kepada kamu, ila ta'ami, untuk menunggu makan. Janganlah kamu masuk rumah Nabi melainkan diizinkan kepada kamu masuk untuk makan makanan tanpa menunggu masa masuk bila. Tanpa menunggu masa masuk bila, maknanya jangan tunggu duduk rumah Nabi masa duduk masuk makan ni. Kerana bila Nabi tengok ada orang luar, mesti Nabi panggil. Jangan duduk tunggu makan rumah Nabi masa dia masuk makan ni.
Sebab Nabi ni pesen orang, apabila bila tengok ada orang luar, Nabi akan panggil. Jadi masa makanan ni, nak rumah orang masak ni tidak dibenarkan pergi masa tu. Dan ini pun satu hikmah sebalik. Sebab orang ni kadang-kadang dia buat persiapan untuk dia, ya, keluarga dia. Kita pergi masa makan tu kan, dia semua salah. Dia nak layan kita dengan keadaan makan pun ala kadar tak cukup. Dan kadang-kadang dia buat makan dari selera dia, ya, ala kadar semua kadang-kadang. Bukan dia tak ada duit, tapi bersesuaian tak ada masa ni. Takkanlah mari duduk makan nasi kita ulai hajar ni umur kita ni hari ni. Sebab apa? Sebab kita minat ni hari ni. Jadi tetamu apa kata pula? Jadi oleh kerana itu masa makan ni kita tidak dibenarkan pergi rumah siapa-siapa. Maka pertemuan kita pada masa yang bukan masa makan. Lainlah kalau datang tak rasa tujuan lain. Tak rasa nak sampai ke perkara, nak dengan tujuan untuk memberitahu sesuatu yang terpaksa beritahu, itu lain. Itu kalau yang terpaksa. Jadi kalau ziarah biasa ni masa makan tidak dibenarkan, tidak digalakkan. Jadi janganlah kamu masuk rumah Nabi melainkan diizinkan kepada kamu kepada untuk tujuan makan, dengan keadaan tidak menunggu masa masak makan ni. Walakin idza du'itum, akan tapi apabila kamu dijemput, fadkhulu, masuklah. Apabila dijemput masuk. Fa idza ta'imtum, apabila kamu telah makan, fantashiru, maka beredarlah cepat-cepat. Wala musta'nisina li hadis, jangan memanja-manja ke perbualan. Jadi apabila ayat ni dibaca oleh Nabi, maka sahabat pun mulalah beredar tu daripada rumah. Inna dzalikum kana yudhin Nabi, berbuat apa-apanya selepas pada makan ni menyakiti Nabi. Menyakiti hati Nabi. Fayastahyi minkum, Nabi malu untuk tegur kamu. Wallahu la yastahyi minal. Allah Ta'ala tidak malu untuk memberitahu kebenaran. Kebenarannya apabila sudah makan tu kena tubik lalu. Wa idza sa'altumuhunna mata'an, bila kamu minta apa daripada isteri Nabi sesuatu keperluan, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah keperluan itu daripada sebalik tabir. Sebalik tabir. Apa-apa yang perlu kamu minta boleh, tapi di sebalik tabir. Zalikum, itu cara atharu liqulubikum wa qulubin, lebih menyucikan hati kamu dan hati mereka. Wa ma kana lakum an tu'dhu Rasulullah, dan jangan pula kamu menyakiti Rasulullah. Wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada, dan jangan pula kamu mengawini isteri-isteri Nabi selepas Nabi wafat. Buat selama-lama. Setengah di antara sahabat kata bila Rasulullah wafat, aku nak kahwin dengan Aisyah. Orang ni kata kena kahwin dengan tu. Masa duduk dunia lagi, masa duduk tak mati lagi, masa-masa itu duduk ada hasrat nak kahwin dengan isteri-isteri Nabi. Jadi Allah Ta'ala beritahu tidak boleh, dan tidak boleh kahwin dengan isteri Nabi sampai bila. Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima, sesungguhnya jadi demikian kahwin dengan isteri Nabi itu satu perkara besar di sisi Allah Ta'ala. In tubdu syai'an aw tufu, sekiranya kamu zahirkan sesuatu atau kamu sembunyikannya, bagi Allah sama saja. Fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Golongan-golongan wanita yang tidak perlu hijab di antara kita dengan dia. Golongan-golongan lelaki dan wanita yang tidak ada hijab, mahram sini. La junaha alaihinna fi abai, tidak ada kesalahan bagi wanita untuk buka hijab pada ayah mereka. Wala abnai, pada anak lelaki mereka. Wala ikhwani, pada adik-adik lelaki mereka. Wala abnai akhwat ikhwani, wala kepada anak saudara mereka. Wala abnai akhwati, wala anak saudara daripada adik-adik perempuan mereka. Wala nisa'i, pada mana-mana orang perempuan lain. Wala mamalakat aimanuhunna, dan tidak juga kepada mana-mana wanita yang hamba. Wattaqina Allah, dan wahai wanita, hendaklah kamu takut akan Allah dalam urusan perkara aurat ini. Innallaha kana 'ala kulli syai'in syahida, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang akan segala sesuatu. Ayat ini adalah ayat ucapan tahniah. Selawat di mana ucapan tahniah. Sebab asal selawat adalah sana'u, puji-puji Allah Ta'ala. Puji Allah Ta'ala pada seseorang. Selawat mana puji Allah pada seseorang. Kalau Nabi, mana puji Allah pada Nabi, atau rahmat Allah pada Nabi. Kerana Nabi berjuang dan berjaya dalam perjuangan. Nabi tidak tengok ke kanan, tidak tengok siapa-siapa, tengok pada wahyu Allah. Apa orang nak kata, orang nak kecam, katalah, kecamlah. Tapi tetap saya akan sempurnakan tanggungjawab saya sebagai Rasul, menyampaikan saja apa yang diwahyukan oleh Allah pada saya. Dan saya akan ikut buat apa saja, apa arahan yang Allah Ta'ala arahkan saya lakukan dan buat.
Nabi tidak peduli, mana tidak peduli dengan apa-apa saja, semua ada kata-kata orang. Semua tu dijalankan dengan baik. Maka Allah puji Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah Taala dan para malaikat Allah muji Nabi. Ucap selamat dan tahniah kepada Nabi. Yusallu sini asalnya terjemah mengucapkan tahniah dan syatbash. Mana ucap tahniah di atas kesanggupan Nabi. Menyempurnakan segala tanggungjawab yang diberi. Apabila Allah ucap tahniah, ya ayyuhalladzina amanu wa ya beriman lakum sallu alaihi wa sallimu taslima. Kamu juga kena ucap terima kasih, memohon rahmat kepada Allah Taala kepada Nabi, memohon keselamatan daripada Allah Taala kepada Nabi. Semoga Allah Taala, mana memohon rahmat ni, semoga Allah Taala bagi rahmat pada Nabi, semoga Allah Taala bagi kesejahteraan pada Nabi. Dengan kata-kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Daripada inilah kita minta. Tetapi sebaliknya orang yang menyakiti Nabi, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu, sesungguhnya mereka yang menyakiti Allah dengan melanggari hukumnya, wa rasulahu, dan menyakiti Rasul dengan melanggari sunnahnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah laknat mereka itu dunia dan akhirat. Wa 'adda lahum 'adzaban muhina, Allah sediakan bagi mereka itu azab yang hina. Itu Nabi dan Rasul, Allah dan Rasul. Jika menyakiti mukmin, walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat, mereka yang menyakiti hati mukmin lelaki dan wanita, bighairi maktasabu, tanpa sebarang dosa yang mereka lakukan, faqad ihtamalu buhtana, sesungguhnya mereka telah membawa satu dosa yang sangat besar. Sini ihtamalu buhtan ni memikul dosa sangat besar di segi pembohongan, wa ithman mubina, dan dosa sangat jelas. Iaitu apa yang Nabi buat, di antaranya ialah menyempurnakan tuntutan kahwin di antara dia dengan Zainab. Jika mana-mana mereka menyakiti di atas perkara ni, maka mereka telah buat satu bohongan yang sangat besar. Ia dosa bohongan dan juga dosa yang jelas nyata. Khitab bagi Nabi untuk anak-anak isteri dia. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika, beritahulah kepada isteri kamu, wa banatika, dan anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan semua wanita-wanita yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, supaya melabuhkan ke atas badan mereka dengan pakaian jilbab. Melabuhkan pada atas badan mereka pakaian jilbab. Pakaian jilbab dalam kitab hadis itu pakaian menutup semua sekali, termasuk muka. Zalika adna an yu'rafna, dengan cara pakai jilbab ini mudah untuk mereka dikenali dia adalah orang yang merdeka. Wala yu'zaina, dan mereka tidak akan diganggu oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Mana asalnya tutup semua sekali ini adalah disyariatkan. Tapi apabila keadaan-keadaan tertentu dibenarkan, seperti mana kita baca dalam surah Nur, muka dengan tapak tangan boleh dibuka. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun, dan sekiranya orang munafikin dan orang yang ada penyakit dalam hati. Penyakit dalam hati sini ialah mengikut hawa nafsu. Wal murjifuna fil Madinah, dan golongan-golongan yang menyembah fitnah dalam Madinah. La nughriyannaka bihim, pasti kami akan suatu hari memberi kuasa kepada kamu untuk menangkap mereka, menghukum ke atas mereka. Thumma la yajawirunaka fiha illa qalila, kemudian mereka tidak mampu lagi untuk berjiran dengan kamu, untuk berada bersama-sama kamu di dalam kota Madinah, illa qalilan, melainkan beberapa hari saja. Mal'unina, golongan ini akan dilanati, aina ma tuqifu, di mana saja mereka berada. Ukhidu, mereka akan ditangkap, wa qutilu taqtila, mereka akan dibunuh seteruk-teruknya. Sunnatullahi fil ladzina khalu min qablu, inilah cara Allah kepada golongan-golongan yang membuat kerosakan di dalam kota-kota Islam. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kamu tidak akan dapati cara Allah Taala ini ada sebarang perubahan. Takhwif ukhrawi, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, mereka tanya kamu Muhammad tentang bila kiamat. Qul, jawab saja kepada mereka, innama ilmuha indallah, sesungguhnya ilmu bila kiamat hanya ada di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba, kamu pun tidak tahu, mungkin kiamat ini sudah hampir tiba. Innallaha la'anal kafirina, sesungguhnya Allah melaknati golongan kafir itu. Wa 'adda lahum sa'ira, dan Allah sediakan untuk mereka api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, yang berkekalan mereka itu berada dalamnya buat selama-lama. La yajiduna waliyan wala nasira, dan mereka tidak akan dapati sebarang pelindung
dan sebagai penolong. Penyesalan kafir di akhirat. Maklumat ini diberitahu oleh Allah Ta'ala supaya manusia yang duduk atas dunia yang tahu hal-hal Quran gini ni bersedialah. Jangan jadi gini. Jadi kita yang ngaji Quran ni kelebihannya begitulah. Setiap perkara yang kita baca, hak kita minta perlindungan, Tuhan akan bagi perlindungan. Hak kita kata, ya Allah jadikanlah kami golongan ni, Allah akan bagi setiap kali kita baca Quran. Jadi Allah Ta'ala beritahu yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika mana muka mereka sentiasa dibolak-balikkan untuk dibakar dan neraka. Macam lah ni kita tengok ayat pusing ke, sate ke, bakar ini, bakar ini, bakar ini, bakar ini. Mana pergi kena rata. Begitu juga Allah Ta'ala akan bakar neraka ni biar kena rata habis tubuh dia. Tidak ada satu bulu rumah tubuh dia tu dia kena sakit. Biar sakit belakang. Semoga Allah lindungi kita semua, amin. Yaqulu, mereka berkata, ya laitana, alangkah bertuahnya dulu kami ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Kalau kami boleh taat sungguh-sungguh akan Allah, boleh taat sungguh-sungguh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bertuahnya, tapi tidak ada apa dah masa untuk kami. Wa qalu, maka berkata, ini di akhirat nanti, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, sesungguhnya dulu kami semasa dunia kami ikuti pembesar-pembesar kami. Pembesar sini, pembesar yang mengajar kekufuran lah. Pembesar yang mengajarkan perkara-perkara kufur dan bid'ah dan perkara-perkara yang bercanggah dengan syariat. Wa kufara ana, dan pemimpin kami. Lalu fa'adalluna sabila, mereka menyesatkan jalan. Hari ini alasan kita ikut orang ni memang tak betul. Kita setiap orang Islam kena ikut agama Allah. Dan agama ni daripada Quran ni. Kita sendiri kena belajar dia, dan kita kena ikut dia. Tidak payah. Kalau kita ikut orang tu, ikut orang ni, tak kira bersama mana sekalipun, ini akan berlaku. Mereka menyesatkan kami jalan benar. Lepas tu, Rabbana wahai Tuhan kami, atihim di'faini minal adab, timpalah kepada pembesar-pembesar tu berganda-ganda azab berbanding dengan kami. Wal'anhum la'nan kabira, dan laknat mereka sebesar-besar laknat. Nah, kerana nak Allah berdoa kepada pembesar yang tipu. Sedangkan dia ikut taraf bahasa-bahasa itu, atau dia sengaja tidak kata bahasa. Sebab bahasa dia undang-undang lain. Ini sengaja ikut. Allah Ta'ala beritahu, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa. Wahai mukmin di kalangan umat Muhammad, jangan pula kamu jadi seperti mana orang yang menyakiti Nabi Musa. Dalam ceritanya Qarun, dia upah satu perempuan berzina lah. Lalu apabila majlis Nabi Musa buat ucapan tazkirah tu, Qarun tanya, wahai Musa, kalaulah kamu sendiri melakukan zina, Allah Ta'ala hukum juga kau? Dia kata, ya, hukum Allah sama kata. Dia kata, ni perempuan ni tengok anak dia daripada mula kan. Lalu Nabi Musa berkata, wahai perempuan, kamu sembut kerana Allah Ta'ala, kerana bila kamu silap cakap pada hari ini, hancur kamu, binasa kamu, maka tak habislah. Lalu perempuan tu oleh kerana ketakutan kata, saya dihukum oleh Qarun berzina dengan satu orang kepala kambing, maka ini hasilnya dia, nak beritahu pada kamu supaya memalukan kamu. Jadi Allah Ta'ala beritahu, wahai orang beriman, janganlah kamu menyakiti hati, kamu jangan jadi seperti mana orang yang menyakiti Nabi Musa. Allah Ta'ala memang akan membersihkannya. Fabara'ahullahu mimma qala, Allah Ta'ala akan membersihkannya daripada apa yang mereka kata. Wa kana 'indallahi wajiha, dan Nabi Musa di sisi Allah memiliki kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi daripada duduk kata perkara yang menyebabkan bala akan menimpa tu, baik kita guna lidah kita bercakap benda yang boleh pahala. Sebab tubuh badan kita ni sebenarnya mesin, sama ada jadi bala atau jadi pahala. Jadi kalau kita guna lidah kita jadi bala, akan jadi bala pada kita. Tapi sebaliknya kalau kita guna lidah kita untuk mencari pahala, jadi pahala. Oleh kerana itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang telah beriman, takutlah kamu akan Allah. Sementara duduk atas dunia sebelum mati ni, beberapa waktu ni takut pada Allah, jaga hukum-hukum dia. Dan waqulu qawlan sadida, dan ucaplah kepada manusia ucapan yang betul. Ucapan yang betul adalah ucapan tauhid. Ucapan yang betul ni tidak ada lebih daripada tauhid. Nescaya apabila kamu dapat ucapkan ucapan yang betul, yuslih lakum a'malakum, Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan kamu untuk diterima. Sebab akidah tauhid lah menyebabkan amalan itu makmur. Kalau betul-betul pun kalau akidah tauhid tidak ada, tak makmur. Jadi yuslih lakum ni mana yutaqabbal lakum a'malakum, Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan kamu untuk diterima. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kamu.
Wa man yuti'illah wa rasulahu, dan siapa saja dapat mentaati Allah dan Rasulnya, tak kira siapa, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia telah capai kejayaan sangat besar. Agama Allah ni amanah. Agama Allah Ta'ala ni amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal. Bahawa kami pernah bentarkan amanah agama ini kepada langit, bumi dan juga gunung-gunung. Fa abaina an yahmilna, enggan mereka mengkhianatinya. Yahmilna makna yakhun. Enggan langit, bumi, gunung-gunung mengkhianatinya. Wa ashfaqna minha, sangat-sangat takut golongan ini tentang amanah Allah. Tapi wa hamalha al-insan, mengkhianati juga oleh manusia. Mana amanah ini dikhianati oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia tadi yang mengkhianati amanah, zaluman, amalan dia sangat zalim. Jahulan, akidah sangat jahil. Zaluman pergi pada amalan, jahulan pergi pada akidah. Akibatnya liyu'adziballahu al-munafiqin wal munafiqat, Allah akan menyiksa golongan munafik lelaki dan wanita, wal musyrikin wal musyrikat, golongan syirik lelaki dan wanita. Dan akibatnya orang yang menjaga amanah, orang yang jaga amanah agama ini, wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat, dan Allah Taala menerima taubat mukmin lelaki dan wanita, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Taala Maha mengampuni lagi Maha mengasihi. Kita muzakarah dulu, kita sama balik.